Hai semua, saya teruskan dengan contoh kedua bagi subtopik Kirchhoff Law di dalam chapter Direct Current. Seperti yang anda lihat, litar saya ini sedikit berbeza daripada contoh sebelumnya. Dalam litar ini anda diberikan dengan satu litar yang mempunyai simpang ataupun junction. So, saya ada dua simpang di sini. So, junction pertama adalah ini dan junction kedua adalah ini. Baik, kehendak soalan adalah sama. Anda diminta untuk mencari current. Find the current in each resistor in the circuit by using Kirchhoff Law. Jadi saya kena mencari nilai current yang lalu pada R2, R3 dan juga R1. Now, bagi memulakan penyelesaian untuk masalah ini atau untuk soalan ini, seperti biasa saya mulakan dengan langkah pertama. Langkah pertama saya adalah menentukan di mana arah arus saya. Seperti yang saya katakan pada contoh sebelum ini, anda mempunyai kebebasan untuk menunjukkan atau menentukan di mana arah current ataupun arus dalam gambar raja anda. Arah current bagi sirkuit ini akan saya tunjukkan menggunakan dakwat warna merah. Jadi, kita mulakan. Dalam case ini atau dalam soalan ini, saya tentukan atau saya decide bahawa arah current saya yang masuk adalah 1. So, ini adalah arah current saya yang masuk ke dalam junction. Ini saya panggil sebagai I1. Contohnya, anda menjadikan I1 ini bukan masuk ke dalam junction tapi keluar kepada junction juga boleh. Asalkan anda mempunyai arah current yang masuk dan juga arah current yang keluar. Kerana hanya dengan adanya kedua-dua ini, maka saya boleh menggunakan hukum Kirchhoff yang pertama. Okey? Jadi untuk kes ini, saya tentukan bahawa I1 itu masuk ke dalam junction. Kemudian setelah I1 ini masuk ke dalam junction, dia akan menjadi dua nilai yang berbeza. Satu akan keluar ke sebelah kiri saya panggil dia sebagai I2. Satu lagi akan keluar ke sebelah kanan saya panggil dia sebagai I3. Baik, boleh faham setakat ini? Okey, kita tengok terlebih dahulu di mana pergerakan current ini sekarang. I1 saya berasal daripada junction ini. So, dia sepatutnya keluar daripada junction ini, masuk ke power source saya yang kedua, kemudian keluar daripada power source, masuk ke junction ini. Di junction ini, dia terpaksa membahagi dua nilai dia kerana dia mempunyai junction yang berbeza. Jadi I2 akan bergerak ke sebelah kiri saya melalui resistor pertama, turun ke bawah, and then melalui EMF saya yang pertama, kemudian ke junction ini. Right? Kemudian I3 pula akan bergerak ke sebelah kanan saya melalui resistor kedua, seterusnya ke E3, turun ke bawah, dan lalu resistor ketiga saya, dan akhirnya akan masuk ke junction ini. Now, apabila I3 ini di sini, ini juga I3, ini adalah I3, ini adalah I2. Apabila I2 dan I3 ini masuk kembali ke dalam junction, mereka akan bergabung kembali membentuk I1. So, ini adalah I1 saya. So, boleh faham setakat ini arah current saya? Now, sekiranya anda menjadikan I2 itu sebagai current yang masuk ke dalam junction, juga boleh. Tapi, anda mesti menjadikan, sekiranya anda berbuat demikian, anda mesti menjadikan I3 sebagai yang out. Ingat, anda mesti ada current yang in dan mesti ada yang out ke dalam satu-satu simpang. Dan saya boleh patuhi first rule saya. Sekiranya semua current masuk ke dalam junction atau semua current keluar daripada junction, saya tidak boleh patuhi ini. Dan seterusnya saya tidak boleh selesaikan soalan saya. Saya harap anda faham tentang arah current ini. So, arah current saya sudah selesai. Seterusnya, saya akan ke step kedua. Step kedua saya adalah menentukan arah loop. Nah, seperti yang saya katakan di dalam video sebelum ini, video contoh sebelum ini, anda ada dua loop.
Satu adalah mengikut arah pergerakan jam, satu lagi adalah tidak mengikut arah pergerakan jam. So, ini adalah counterclockwise, ini adalah this is clockwise, this is counterclockwise. Now, di dalam case ini, saya akan menjadikan kedua-dua loop saya sebagai CW. Baik, macam mana saya mau lukis loop saya untuk sirkuit yang sebegini? Nah, untuk pengetahuan anda perlu tahu, sekiranya litar Anda mempunyai simpang, Anda harus mempunyai 2 atau lebih daripada 2 loop. Okey? Sekurang-kurangnya mesti ada 2. So, dalam case ini, loop saya yang pertama adalah ini. Ini adalah loop pertama saya tulis dengan simbol L1. Loop kedua saya adalah this one, di mana kedua-duanya saya decide mengikut arah jam. Okey, sebelum saya teruskan menggunakan Kirchhoff law saya kena tahu di loop 1 saya apa yang ada. Di loop 1 saya ada EMF kedua, saya ada 10 voltage, which is saya punya EMF pertama, dan saya ada resistor pertama. Itu sahaja yang ada pada loop pertama saya. Ingat, loop pertama saya berasal daripada junction ini, turun ke bawah, keluar ke sini, dan berakhir di junction yang sama. Nah, untuk loop kedua pula, saya ada resistor kedua, saya ada EMF ketiga, dan saya ada resistor ketiga. Juga saya ada EMF kedua kembali. Ingat, untuk menggunakan second rules of Kirchhoff, Anda mesti mempunyai loop yang close, tertutup. So, untuk menjadikan dia tertutup, saya kena ambil keseluruhan segi 4 ini. So, ini adalah loop kedua. Okey, setakat ini boleh terima kan? Nah, sekarang saya teruskan dengan langkah pertama saya. Untuk menyelesaikan untuk menyelesaikan soalan ini, saya sekurang-kurangnya memerlukan sekurang-kurangnya 3 persamaan kerana saya ada 3 unknown yang saya perlu selesaikan. Kenapa saya katakan saya perlu ada 3 unknown yang saya selesaikan? Sebab saya perlu cari I1 di sini yang lalu pada R1, I2 di sini yang lalu pada R2, I3 di sini yang lalu pada R3. So, saya ada 3 unknown. Untuk menyelesaikan, mengikut hukum matematik, yang saya rasa kamu semua tahu, mengikut hukum matematik, untuk menyelesaikan 3 unknown pada satu-satu perkara, saya sekurang-kurangnya perlu 3 persamaan. Dan saya boleh jalankan persamaan serentak. Okay? So, saya mulakan dengan langkah ketiga saya. Langkah ketiga saya ada by applying this one. The first law of the Kirchhoff law, which is the sum of current into the junction is the sum of the current out from the junction. Now, di dalam case ini, saya ada 2 junction yang berbeza. So, junction yang ini dan junction yang ini. Okey, sekarang saya bulatkan. Junction pertama saya terdiri daripada ini. So, saya akan dapat satu equation di mana I1 saya, sebab I1 saya yang in sekarang, untuk junction yang pertama, this one, equal to I2 plus with I3. Right? Kemudian, saya lihat junction kedua saya dapati yang masuk itu adalah I2 dan I3. So, I2 saya plus with I3 saya equal to I1. I1 saya sahaja yang out daripada junction saya. Apabila Anda lihat kedua-dua ini, Anda boleh decide mana-mana satu yang Anda gunakan. Sebab dia adalah benda yang sama. Kedua-dua benda ini adalah benda yang sama. Oleh yang demikian, dalam case ini, saya akan gunakan yang di atas. Jadi, yang di bawah saya boleh padam. Okey, saya padam dahulu yang di bawah ini. Okay, wait. Right. So, ini adalah persamaan pertama saya. So, persamaan pertama saya adalah this one, di mana dia datang daripada first Kirchhoff law, I1 is equal to I2 plus with I3. Boleh saya selesaikan soalan ini sudah? Of course tidak.
Kerana saya hanya ada satu saja persamaan. Saya masih perlukan dua persamaan lagi untuk menyelesaikan equation ini. Nah, dua persamaan itu datang daripada loop saya. Nah, sekarang saya bergerak ke step ketiga. Step ketiga saya adalah by applying the second law of Kirchhoff. Second law of Kirchhoff state that penjumlahan V di dalam satu-satu closed circuit adalah penjumlahan of the product antara I dan juga R. Okay? So, saya ada dua loop di sini. Saya akan expect saya akan dapat dua lagi equations untuk menyelesaikan soalan saya. So, equation kedua saya datang daripada loop pertama, maaf. So, loop pertama saya, kita lihat di sini, loop pertama saya terdiri daripada bateri EMF yang kedua, this one, dengan nilai 5 volt. So, saya tulis 5 volt di sini. Kemudian, saya ada 10 volt. So, saya tulis lagi 10 volt di sini. Dan akhirnya, saya ada voltage yang datang daripada resistor pertama saya. Dan voltage di sini adalah hasil darab di antara I2 saya, ingat dia bukan I1, di antara I2 saya yang mengalir daripada junction ini turun ke bawah, didarab dengan nilai resistance saya. So, V di sini adalah I2 didarab dengan R1 saya. So, I2 saya adalah unknown, R1 saya adalah 4 ohm, dan saya masukkan terus 4 ohm. Kemudian, ada tidak instrumen lain yang terkandung di dalam loop pertama saya? Saya hanya ada 3 sahaja kan? Saya ada EMF kedua, saya ada EMF pertama, dan saya ada resistan pertama. So, ini sahaja kandungan nilai yang ada di dalam equation kedua saya. Now, seperti biasa, ini adalah sum. Sepatutnya, simbol di setiap atau sign di setiap nombor ini adalah positif. Tetapi, seperti yang saya katakan, voltage untuk setiap instrumen Anda di dalam Kirchhoff law akan berbeza-beza mengikut arah pergerakan loop Anda. Jadi untuk menentukan nilai tersebut, saya kena bergerak melalui loop saya. So, saya bergerak daripada junction ini, turun ke bawah. Ingat, saya ikut arah pergerakan loop saya. Loop saya sekarang adalah clockwise. So, loop saya bergerak daripada junction ini, turun ke bawah, saya jumpa EMF kedua saya. Di EMF kedua, saya jumpa negatif terminal dahulu, baru positif terminal. So, saya akan dapat, is it negative or positive? Well, of course, dia adalah positif, right? Sebab, ingat, saya naik daripada kaki gunung ke puncak gunung. Saya perlu tambah tenaga saya. So, dia akan dapat positif. Kemudian, loop saya akan bergerak lagi. Saya tidak bergerak ke sebelah kanan saya tahu. Kenapa? Sebab sebelah kanan ini adalah milik L2, loop kedua. So, saya bergerak ke sebelah kiri saya. Sebelah kiri saya jumpa negatif terminal terlebih dahulu, baru positif terminal. Sekali lagi di sini adalah positif. Last sekali saya bergerak, saya jumpa resistan pertama saya. Resistan pertama saya ini, saya perlu lihat arah pergerakan loop saya dan juga current saya. Okay? Ingat, yang berenang itu, analogi berenang. So, arah current saya sekarang atau arah gelombang yang berenang dari laut adalah dari arah bertentangan dengan saya. Saya pula naik ke atas. So, arah current saya turun, arah loop saya naik. So, saya perlu tambah tenaga ataupun kurangkan tenaga. Of course, saya perlu tambah tenaga. Hence, sign saya di sini adalah positif. Oke, boleh follow setakat ini kan? Kalau melihatkan kepada second equation saya sekarang, saya boleh direct selesaikan. Kerana saya hanya ada satu unknown sahaja, I2. So, saya selesaikan ini adalah 15 volt, tambah dengan 4 I2 equal to 0. Selesaikan dia, I2 saya akan eventually equal to negative 15 over 4. Which is equal to negative 3.75 ampere. Okay, setakat ini boleh follow saya kan? Right, so this is the second
equations. Saya sudah selesaikan I2. Sekarang, untuk menyelesaikan equations pertama saya perlukan satu lagi nilai I supaya saya boleh selesaikan ketiga-tiga I saya. I ketiga saya datang daripada loop kedua. So, loop kedua saya terdiri daripada ini. Saya ada resistor ini, which is resistor kedua saya, EMF ketiga saya, R3 ketiga saya, dan juga E kedua saya. Now, L2 saya ataupun loop kedua saya adalah terdiri daripada resistor kedua saya, distinct, EMF ketiga saya 5 volt, dan juga resistor ketiga saya 4 ohm, dan seterusnya yang terakhir adalah EMF kedua saya 5 volt. So, saya kumpulkan semuanya. Let's say loop saya bergerak daripada junction ini menuju ke sini. So, saya akan jumpa volt pertama saya yang datang daripada resistor kedua saya. So, volt pertama saya yang datang daripada resistor kedua adalah hasil darab di antara I3 didarab dengan R2. Betul? Kerana I3 yang mengalir ke sini, then didarab dengan nilai R2 ini menjadikan saya dapat voltage yang pertama saya. So, saya keluarkan itu. R2 saya bernilai 4 ohm. So, saya direct pindahkan atau substitute. So, saya akan dapat this value. Kemudian, loop saya bergerak lagi. Ingat, saya tidak mengikut arah current saya. Saya tidak ikut arah warna merah ini. Instead, saya akan ikut warna purple ini. So, saya bergerak lagi, saya jumpa EMF yang ketiga. EMF ketiga, saya bergerak dari positif terminal ke negatif terminal. So, saya turun bukit. Dari puncak tinggi ke puncak rendah. Hence, saya perlu sedikit sahaja tenaga. So, saya akan dapat negatif 5 volt. Saya bergerak lagi. Then, saya jumpa voltage yang datang daripada R3 saya. Voltage yang datang daripada R3 saya adalah hasil darab di antara I3 saya dan juga 4 ohm. Kerana I3 saya bergerak dari sini, turun ke sini, lalu di R3 saya. So, saya akan ada nilai seterusnya, iaitu I3 didarab dengan 4 ohm. Kemudian saya bergerak lagi, loop saya terus bergerak sehingga ke junction ini. Tiba di junction ini, saya tidak akan berjalan terus. Kerana ini bukan milik saya, tapi L1. Tapi saya akan naik ke atas dan seterusnya jumpa EMF kedua saya dengan nilai 5 volt. And then saya ending di junction di mana saya bermula sebentar tadi. So, equal to 0. Saya kena berjalan kembali untuk menentukan sign saya. So, saya kena bergerak kembali, loop saya bergerak kembali, saya jumpa resistor saya. Pada resistor ini, ingat, yang berenang, analogi berenang. Pada resistance saya ini, saya dapati, saya berenang mengikut arah arus ataupun arah current saya. Kerana arah current saya juga di sini, arah loop saya juga di sini. So, kalau saya berenang tadi, mengikut analogi berenang tadi, saya bergerak atau berenang mengikut gelombang. So, saya tidak perlu banyak tenaga kerana saya bergantung harap kepada gelombang tersebut. So, saya boleh buang tenaga saya. So, buang itu akan bermaksud dapat negatif di sini. Right, di sini saya sudah tentukan tadi, sebab saya punya loop bergerak daripada positif terminal ke negatif terminal. Ingat, dari puncak yang tinggi turun ke puncak yang rendah. So, saya tidak perlu banyak tenaga, hence saya buang tenaga. Seterusnya, saya bergerak ke resistance ketiga. Di resistance ketiga saya, sekali lagi saya dapati diri saya bergerak dengan arah arus. So, arah loop saya bergerak ke direction yang sama dengan arah arus. Oleh itu, saya tidak perlu banyak tenaga, hence saya akan dapat negatif di sini. Saya bergerak lagi, akhirnya saya menjumpai E2. Di E2 saya jumpa positif terminal juga kembali, baru negatif terminal. So, sekali lagi saya akan dapat negatif di sini. Seperti yang Anda lihat, saya hanya ada satu unknown sahaja untuk ini, which is I3. Jadi, saya boleh selesaikan secara directly. So, negatif 4I3 minus dengan 4I3, saya akan dapat 8I3. Kemudian negatif 5 volt dan juga negatif 5 volt, saya akan dapat negatif 10 volt, equal to 0. Kemudian selesaikan I3 saya sepatutnya akan dapat 10 volt, dibahagi dengan negatif 8,
which will bring me to 1.25 ampere. So saya ada I3, saya ada I2 di sini. Kedua-dua nilai tersebut saya akan substitute di persamaan pertama saya. Saya sepatutnya akan dapat I1 saya adalah equal to I2 saya, which is negative 3.75 ampere, plus with the I3 negative 1.25 ampere, equal to negative 5 ampere. So this is I1 saya, this is I3 saya, and this is my I2. Right. Please take note that one of the answer over here is incorrect. So I already correct it to you through these discussions. Okay. Sebelum saya akhiri video ini, sekali lagi saya ingin bercerita tentang sign di hadapan final answer anda. Seperti yang anda dapati, ketiga-tiga jawapan saya mempunyai simbol negatif, negatif dan negatif. Ini bermaksud sekali lagi arah current saya yang pada awalnya tadi saya assume atau saya decide I1 itu naik ke atas, I2 ini ke kiri dan I3 ke kanan saya adalah salah. So assumption saya pada awal step saya adalah salah, dan kesalahan saya itu ditunjukkan melalui sign saya. Okay, now bear in mind, kamu tidak perlu betulkan directions of the current, tidak perlu, kerana pembetulan directions of the current itu telah anda tunjukkan melalui sign anda. Ini seperti bercerita di dalam real life, sebenarnya pergerakan arah current ini adalah sebaliknya daripada apa yang anda bayangkan. So itu sahaja untuk contoh ini.